apabila saya berumur 20 tahun, saya bekerja di General Motors di Wilmington, Delaware, dan seorang penjaga garisan muda yang bekerja bertentangan dengan saya berkata, Tom, jika Anda kebetulan terbunuh dalam kemalangan kereta dalam perjalanan pulang hari ini, adakah Anda akan pergi ke surga? Saya diberkata, saya tidak tahu sama Anda akan atau tidak. Dia berkata, adakah Anda tahu Bible mengajar yang Anda boleh tahu? Dia berkata, ayah, adakah Anda benar-benar ingin tahu? Saya berkata, baik budak, jika Anda boleh tahu, saya benar-benar ingin tahu. Dan dia memberi saya ayat daripada Bible. Dia berkata, saya tidak tahu sama ada kamu percaya Alkitab atau tidak, tetapi jika kamu percaya, ia berkata dalam kitab Yohanes pertama bab 5 dan ayat 14, perkara-perkara ini telah ditulis kepada kamu yang percaya kepada nama anak Tuhan, supaya Anda tahu bahwa Anda mempunyai hidup yang kekal, tidak akan mempunyai tetapi sekarang boleh mempunyai. Dan dia mula menerangkan kepada saya apa itu semua. Dia memberitahu saya tentang hukum Tuhan yang dilanggar dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan semua latar belakang tentang apa yang salah dengan dunia hari ini. Dan saya pulang ke rumah dan naik katil dan tutup kepala sebab saya tidur sebilik dengan 3 orang abang dan saya tak nak mereka nampak apa yang saya buat. Saya tahu mereka akan ketawa dan mengejek saya. Dan saya meminta Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati saya dan menyelamatkan jiwa saya dan memberi saya manfaat daripada apa yang dia lakukan untuk saya di salib Kalvari. Kemudian saya berpaling dan pergi tidur. Keesokan harinya saya memberitahu Ernie Haybecker, lelaki muda yang bercakap dengan saya bahwa saya melakukan apa yang dia mahu saya lakukan. Dia berkata, apa yang kamu lakukan? Saya berkata, saya meminta Yesus masuk ke dalam hati saya dan menyelamatkan saya. Dia berkata, adakah dia melakukannya? Saya kata, awak kata dia akan buat. Oh tidak, dia berkata, saya tidak mengatakan dia akan melakukannya. Alkitab berkata dia akan melakukannya. Dan dia menunjukkan kepada saya ayat itu semula. Dan saya memutuskan, jika Tuhan memberitahu saya itu, saya percaya saya akan percaya Tuhan. Dan kemudian saya mendapati bahwa ia adalah masalah percaya dan tidak melakukan atau tidak melakukan. Dia menerangkan kepada saya tentang undang-undang. Tuhan memberikan hukum kepada Musa di Gunung Sinai. Dan dia memberinya 10 perintah dalam Keluaran bab 20. Dan dia berkata, kamu tidak boleh membunuh. Apabila Yesus menjelaskan kepada murid-murid apa yang dimaksudkan dalam kitab Perjanjian Baru, Matius bab 5, dia berkata, kini Musa mengajar kita bahwa kita tidak boleh membunuh. Tetapi saya katakan, jika Anda mempunyai apa-apa kemarahan dalam hati Anda, atau Anda mempunyai apa-apa jenis kebencian, atau apa-apa jenis permusuhan terhadap sesiapa sahaja, Anda sudah bersalah kerana membunuh. Betul ke? Dan dia berkata, sekarang Musa berkata jangan berzina. Tetapi saya katakan, walaupun Anda hanya berahi, atau mempunyai perasaan emosi nafsu, Anda bersalah kerana berzina. Dan dia menjelaskan bahawa melanggar hukum Allah secara zahir dengan membunuh atau berzina atau dengan berdusta atau mencuri atau segala perkara lain yang terlibat dalam hukum itu, bahkan pemikiran itu sama buruknya. Dan kemudian Yakobus 20 yang merupakan saudara tiri Tuhan Yesus, sejauh Maria dan Yusuf berkenaan, Alkitab mengatakan bahwa Yakobus menulis dalam Yakobus 20, barang siapa yang memelihara semua 10 pokok hukum secara zahir dan batin, namun melanggar satu perkara, dia bersalah atas keseluruhan undang-undang. Jadi menurutnya, apa yang saya perlu lakukan adalah mempunyai satu pemikiran yang buruk dan saya hilang kelayakan dari surga. Sebenarnya ini bermakna seseorang itu harus sempurna dan tidak pernah berbuat dosa. Sekarang apabila Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka berada dalam keadaan kesempurnaan yang kekal seperti Tuhan dan seperti Yesus. Mereka tahu segala-galanya. Mereka mempunyai segala yang Tuhan miliki. Dan kemudian mereka berdosa terhadap Tuhan dan kehilangan semua perkara itu. Dan Alkitab berkata melalui satu orang dosa masuk ke dalam dunia dan kematian oleh dosa. Maka kematian telah menimpa semua orang kerana semua orang telah berbuat dosa. Dan kemudian Rasul Paulus menjelaskan dalam Roma 3:19. Kita tahu bahawa apa sahaja yang dikatakan oleh hukum Taurat, ia berkata kepada mereka yang berada di bawah hukum, supaya mulut kita ditutup dan supaya seluruh dunia mengakui kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Bible tidak memberikan kita 10 perintah sebagai tangga untuk cuba mendaki ke syurga. Dia memberikannya kepada kita sebagai cermin untuk menunjukkan kepada kita siapa kita. Dan apabila Paul menjelaskan bahawa dia berkata bahawa dunia mesti mengakui bahawa mereka bersalah. Sekarang turun ke Roma 3:23 dan ia berkata kerana semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sekarang kawan, saya tidak tahu tentang awak, tetapi saya tahu itu termasuk saya. Saya telah berdosa. Saya mempunyai banyak fikiran buruk dan saya mempunyai banyak perbuatan buruk dan saya hilang kelayakan untuk ke syurga. Tetapi kemudian Alkitab berkata bahawa Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita kerana semasa kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Di sana kita mempunyai kisah tentang Kristus datang ke dunia untuk dilahirkan
daripada seorang darah. Sekarang yang penting tentang itu ialah dia tidak mendapat sifat berdosa yang saya ada dan sifat berdosa yang Anda miliki. Kerana Daud menjelaskan bahawa dia dilahirkan dan dibentuk dalam kejahatan. Dan dia berkata, dalam dosa ibu saya mengandungkan saya. Jadi bayi kecil Daud adalah seorang yang berdosa ketika dia dilahirkan. Dan itu dalam Alkitab untuk saya membantu saya memahami bahawa saya juga. Kitab suci mengatakan bahawa semua perkara yang berlaku kepada orang-orang dalam perjanjian lama berlaku kepada mereka untuk contoh kita atau untuk pemahaman kita. Dan Tuhan cuba untuk mendapatkan mesej dalam keseluruhan Alkitab bahawa saya seorang berdosa, dan kerana itu Alkitab mengatakan upah dosa saya ialah kematian, kematian kekal itu. Dan itu bermakna api, lautan api. Maksudnya pergi ke neraka apabila saya mati, kerana satu-satunya tempat lain untuk pergi dari syurga ialah neraka. Sekarang datanglah berita buruk, upah dosaku ialah maut, tetapi kemudian berita baik, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal. Sekarang hadiah adalah sesuatu yang Anda dapat tanpa melakukan apa-apa. Dan kitab suci mengatakan bahawa Tuhan begitu mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang dia tidak mengatakan sesiapa yang menyertai gereja atau dibaptiskan atau berhenti melakukan perkara jahat atau mula melakukan perkara yang baik. Dia hanya berkata sesiapa sahaja yang percaya kepadanya. Dan dia meneruskan selepas Yohanes 3:16, ayat yang terkenal itu. Tuhan sangat mengasihi dunia sehingga dia telah memberikan anak tunggalnya, supaya sesiapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa atau pergi ke neraka, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi dia berkata, tetapi Tuhan tidak mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menghukum dunia, tetapi supaya dunia melalui dia boleh diselamatkan. Dan dia yang percaya kepada anak itu tidak dihukum, tidak akan pergi ke neraka, tetapi dia yang tidak percaya sudah dihukum. Maka di sini kitab suci menjelaskan bahawa kita tidak mempunyai peluang untuk masuk ke syurga tanpa Yesus. Dan Yesus memberitakan bahawa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada lelaki, tidak ada perempuan, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi jika Anda mempunyai minat untuk pergi ke syurga, jika Anda boleh mempercayai apa yang Tuhan katakan kepada Anda dalam Alkitab, dan Anda akan bertindak mengikutnya, Anda boleh menjadi anak Tuhan. Dia akan meletakkan nama Anda dalam buku kehidupan anak domba dan mendaftarkan Anda serta membuat tempahan untuk Anda di syurga. Sekarang ingat bahawa Alkitab mengatakan bahawa terdapat sebuah buku kehidupan, dan sesiapa yang namanya tidak terdapat dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Sekarang Anda tidak mahu itu dan saya juga tidak. Oleh itu, jika Anda belum berbuat demikian, saya harap Anda akan mengambil masa untuk membuka hati Anda, menerima Kristus sebagai penyelamat pribadi Anda, dan menyerahkan semuanya kepadanya, dan biarkan dia mengurus setiap perkara itu. Dan dia akan masuk ke dalam hati Anda, dan Alkitab mengatakan bahawa apabila dia masuk ke dalam hati Anda, oleh itu, jika sesiapa berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, dan segala sesuatu akan berlalu, lihatlah, semua perkara akan menjadi baru. Jadi ia bermuara kepada perkara masuk syurga dengan beriman, dan kemudian bahagia dengan berkelakuan. Anda perlu memisahkan dua perkara itu. Pertama sekali, bawa Yesus ke dalam gambar, masukkan dia ke dalam hati Anda, dan serahkan hidup Anda kepadanya, dan biarkan dia menyelamatkan jiwa Anda. Kemudian dia akan membantu Anda untuk berkembang, dan berkembang menjadi seorang Kristian yang boleh bahagia dengan menyingkirkan beberapa perkara yang kita lakukan, dan mengambil beberapa perkara yang tidak kita lakukan. Dan itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dan saya ingin mengesyorkan agar Anda mengambilnya tentang perkara itu, kerana seperti yang diperkenalkan oleh Abang Mike kepada kami pada permulaan video ini, dia menyayangi Anda dan dia mahu Anda berada di sana, dan dia melakukan semua ini untuk memastikan Anda berjaya. Oleh itu, jika Anda akan menerima dia sebagai penyelamat Anda, dia akan mendaftarkan Anda, dia akan meletakkan nama Anda dalam buku itu, dan apabila Anda datang untuk menyeberang ke dalam makhluk kekal yang dia telah menjadikan Anda, maka Anda akan menjadi di sana dan Tuhan akan menjaganya untuk Anda. Jadi mari kita selesaikan. Apa kata awak?